Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Jadi harap semuanya sihat, Alhamdulillah. Hari ini kita sambung lagi program transisi tahun 1 kita. Masih lagi di bawah tema saya sihat, saya selamat. Subtema katakan tidak. Dan tajuk hari ini sangat istimewa, iaitu badan kepunyaan saya. Jom baca. Bagi murid yang lancar baca, boleh teruskan baca dengan bimbingan ibu bapa. Bagi yang belum lancar baca, boleh minta ibu bapa kamu sebutkan dan kamu ikut. Ini Jojo. Ini Caca. Apa yang kamu lihat pada gambar ini? Siapa lelaki? Siapa perempuan? Yang berbaju hijau berkata, saya lelaki. Yang berbaju merah jambu berkata, saya perempuan. Badan kita, kepunyaan kita. Badan kita istimewa. Kita ada kaki, tangan dan anggota lain yang boleh dilihat. Kita juga ada anggota yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kita namakan anggota seksual. Apakah nama anggota seksual? Ada yang tutup mata ke bila tengok gambar ni? Jangan risau. Hari ni kita nak belajar, bukan kita nak tengok yang bukan-bukan. Sebab apa? Tajuk ni sangat penting untuk kamu. Kamu kena tahu, kamu kena kenal pasti apa itu anggota seksual. Yang pertama, kita tengok zakar atau faraj. Biasanya ada juga yang mungkin keluarga dia sebut lain. Tapi perkataan yang sebetulnya kita sebut dalam istilah yang betul, iaitu zakar atau faraj. Iaitu tempat yang kamu buang air kecil. Seterusnya dubur. Dubur tempat kamu buang air besar atau najis. Berhampiran dengan dubur tu ada punggung. Malulah tu cikgu sebut punggung. Seterusnya payudara. Lelaki perempuan pun ada payudara. Setiap manusia yang normal, Allah anugerahkan anggota seksual yang disebutkan tadi. Bila cikgu sebut anggota seksual, sekurangnya kamu tahu apa itu anggota seksual. Bukan menggunakan istilah yang lain daripada tu. Cikgu tahu ada yang biasa guna kataan contohnya burung ke. Itu salah. Sebaiknya kita amalkan sebut yang betul lah. Kita perlu tahu peraturan mengenai anggota seksual. Kenapa agak-agaknya? Kamu ingat kamu kecil lagi ke? Tak. Bermula umur kecil, dari kecil inilah kita kena belajar. Kenapa? Ada sebab-sebabnya. Salah satu sebabnya ialah anggota seksual kita tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain. Lihat pada gambar yang dia tunjuk pangkah-pangkah tu. Yang tu kita tak boleh kita bagi sentuh. Orang tengok pun tak boleh, orang sentuh tak boleh. Tengok contohnya perempuan. Bahagian apa tu? Payudara, punggung, faraj. Yang lelaki faraj, yang lelaki zakar. Dan juga punggung. Ingat, bahagian-bahagian ni tak boleh dibawa bergurau. Walaupun awak anggap, alah cikgu dia nak gurau je. Tak boleh. Yang tu adalah anggota seksual dan boleh disabitkan kesalahan walaupun niat bergurau. Anggota seksual kita perlu ditutup dengan pakaian dalam. Start bermula dari umur berapa kamu kena pakai seluar dalam. Walaupun kamu kata, alah kecil lagi. Kamu dah kena start belajar. Terutamanya bila masuk sekolah ni, sekurang-kurangnya bagi lelaki perempuan pakailah seluar dalam. Sebab apa agak-agaknya? Cuba kamu fikir. Apa akan jadi kalau tak pakai seluar dalam?
Okey, kita perlu memakai pakaian. Pakaian dapat menutup badan kita. Allah jadikan kita dengan adanya rasa malu. Bila kita rasa malu tu maknanya kita dah faham dah apa sebab kita kena pakai pakaian. Okey. Apabila ada orang cuba menyentuh anggota seksual saya, apa yang kamu buat? Kena tegas ya. Saya katakan tidak jika ada orang cuba menyentuh anggota seksual saya. Kena betul-betul tegas. Tak boleh cakap, tidak. Manja-manja tu tak boleh. Kamu kena bertegas. Tidak. Saya tak suka. Kena bertegas. Orang kata kena backhand lah. Sama lah dengan perempuan. Perempuan lagi lah. Kena tegas. Saya katakan tidak jika ada orang cuba menyentuh anggota seksual saya. Kamu kena bertegas. Dan jangan sebut manja-manja. Tidak, tak boleh, tak nak, tak suka. Kamu kena tegas. Kalau ada orang cuba menyentuh, kamu sebut, tidak, saya tidak suka. Tidak boleh sentuh saya. Kena bertegas. Jika kami disentuh dengan cara tidak selamat atau tidak selesa, kami akan beritahu kepada siapa? Bila ada perkara yang tak elok, awak terus beritahu kepada ibu bapa ataupun guru. Ceritakan pada mereka. Cikgu tahu bila berlaku keadaan ni pada kamu akan rasa takut dan tak selesa. Bila yang tak selesa tu, kamu kena terus beritahu ibu bapa atau guru atau sesiapa yang kamu percayai. Jangan simpan rahsia, jangan pendam seorang-seorang. Okey. Kami berani. Ya, cikgu percaya murid-murid tahun 1 pintar ni semuanya berani. Kami akan katakan tidak. Sekiranya kami disentuh, kami akan lari. Kami akan beritahu orang yang boleh dipercayai. Okey, itu sahaja untuk aktiviti Jom Baca. Seterusnya, kita buat sedikit kuis lisan. Okey, cikgu ni rindu nak dengar suara kamu ni. Ya, maklumlah kan kita tak bersemuka kan dalam kelas kan. Jadi, cikgu nak mohon kerjasama ibu bapa penjaga untuk hasilkan rakaman berdasarkan soal jawab kuis. Okey. Yang pertama, nanti akan dipaparkan slide berkenaan soalan. Okey, ibu bapa soal anak setiap satu soalan dan rakam. Okey, kemudian lepas selesai 3 soalan tu, boleh PM saya ataupun hantar dalam grup. Okey, jangan lupa sebelum mulakan aktiviti, murid kenakan diri dulu ya. Kenakan nama. Okey. Okey, contoh soalan Okey. Boleh berlakon lah ya dengan ibu bapa ya. Okey, contohnya bapa tanya. Okey, yang pertama, okey, nama contohnya. Okey, cikgu ambil contohnya. Okey, Nana. Nana, bolehkah kamu menunjukkan anggota seksual kepada orang lain? Nana jawab apa? Ya. Okey, sekiranya Nana jawab ya. Okey, mengapa Nana cakap macam tu? Nana ceritakanlah. Kerana anggota seksual adalah hak milik badan kita. Okey. Ataupun terpulang apa-apa jawapan yang kamu boleh spontan cakap. Nak cakap teranu pun tak apa. Tak ada masalah. Cikgu nak kefahaman kamu je daripada apa yang kamu belajar ni. Okey, soalan yang kedua. Bolehkah anggota seksual disentuh oleh orang lain? Boleh ke? Fikir. Kalau kamu jawab tak boleh, mengapa? Berikan pernyataan. Ingat, anggota seksual kita adalah milik kita. Okey. Yang ketiga, bolehkah kamu melihat dan menyentuh anggota seksual orang lain? Terkejut soalan ni kan? Ya, memang soalan ni agak tinggi. Tapi sebenarnya macam ni je soalan dia. Boleh tak awak tengok, lepas tu awak sentuh pula alat orang lain, anggota seksual orang lain? Mesti tak boleh kan? Kalau tak boleh, kenapa? Selesa ke orang pegang? Okey. Terpulang.
Okey, jawapan ni pelbagai. Terpulang pada awak. Dan cikgu suka jawapan kanak-kanak sebenarnya kata jujur. Cikgu suka sesi ni. Rugi kalau benarnya kalau buat dalam kelas ni seronok ni. Okey, ni topik yang menarik lah. Sebab apa ya? Sebab kita sekarang ni, dunia sekarang ni sangat mencabar. Jadi melalui inilah kerajaan akan bantu kanak-kanak daripada kecil dengan pendedahan pendidikan maklumat berkenaan pendidikan seksual ni lah. Okey, baiklah. Okey, sekali kita ingat kembali apa yang kamu pelajari hari ini. Okey, yang pertama, terdapat anggota badan yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat. Yang kedua, anggota seksual perlu ditutup dengan pakaian dalam. Anggota seksual tidak boleh dilihat, disentuh dan ditunjuk kepada orang lain. Okey, insya-Allah daripada apa yang kita belajar hari ini, kamu boleh aplikasikan. Kalau yang ada adik-adik itu, dia boleh ajar dah adik dia yang kecil tu kan. Sekiranya apa terjadi pada kita, kita tahu. Ataupun apa yang terjadi pada kawan kita, kita dah ambil tahu. Okey, seterusnya aktiviti tambahan. Gunakan buku modul transisi tahun 1. Okey, buat halaman 2 dan 8 saja. Kemudian dah siap, boleh muat naik gambar. Okey, boleh bebas cikgu bagi kebebasan kamu nak guna pensel ataupun pensel warna terpulang. Kemudian minta bantuan ibu bapa untuk upload, untuk muat naik gambar hasil tugasan kamu. Okey, itu saja dari cikgu untuk hari ini. Okey, terima kasih.